Okay, bismillahirrahmanirrahim. So, ini video yang ini kita akan membincangkan praktis sumatif 7. Okay, praktis sumatif 7 kalaulah dalam buku teks awak adalah pada muka surat 123 hingga 124. Okay, ini adalah tajuk respirasi sel. So, sebelum tu kita tengok dulu. Respirasi sel ni sebenarnya ada 3 jenis, tapi dalam tajuk respirasi sel untuk level awak kita cerita 2 paling utama. Satu adalah respirasi aerob, satu lagi adalah fermentasi. Respirasi aerob ni tak ada masalah. So biasanya kita mendapat tenaga adalah melalui respirasi aerob. Respirasi aerob adalah apabila glukosa akan dioksidakan menjadi tenaga dan gas karbon dioksida. Tetapi sebelum glukosa ni dioksida menjadi tenaga, glukosa ni akan ditukar menjadi piruvat sekejap di sitoplasma. Ini namanya adalah glikolisis. Tapi dia belum lagi tau. Glikolisis. Piruvat ni mesti dioksidakan menjadi tenaga. So kepentingan proses respirasi aerob adalah untuk menghasilkan tenaga. So glukosa akan dioksida menjadi tenaga. Now fermentasi ni adalah penghasilan tenaga dalam keadaan kekurangan atau tiada oksigen. Okey. So fermentasi ni ada 2 jenis. Satu adalah fermentasi alkohol, satu adalah fermentasi asid laktik. Okey. Now fermentasi, kalau fermentasi alkohol, hasil dia adalah etanol dan sedikit tenaga. Ada gas karbon dioksida. Kalau fermentasi asid laktik, bezanya dia hasilkan asid laktik tetapi tak ada karbon dioksida. Okey, so fermentasi asid laktik berlaku kat mana? Dekat bakteria macam air, Yakult tu, Lactobacillus dan juga sel otot manusia dalam keadaan cegas. Kalau fermentasi alkohol, ini adalah dilakukan oleh yeast dalam proses nak buat roti, buat wine semua tu kan. Ataupun padi. So tumbuhan padi ni macam mana dia boleh melakukan fermentasi alkohol? Sebab padi ada alkohol, enzim alkohol dehydrogenase. Okay, now so kita teruskan. Apakah kegunaan hasil fermentasi alkohol? So tadi fermentasi alkohol dihasilkan etanol kan. So etanol ni digunakan untuk apa? Etanol ni digunakan dalam buat beer, wine. Dan kalaulah dalam roti pula, awak nampak kan roti tu kembang naik kan? Dia ada rongga-rongga udara. So rongga udara ni sebenarnya adalah gas karbon dioksida yang terperangkap menyebabkan roti tu naik. Okay. Mengapakah otot menjalankan respirasi sel yang menghasilkan asid laktik? Okay, ini adalah fermentasi asid laktik. Fermentasi asid laktik ni sebenarnya dia adalah proses menghasilkan tenaga segera. Tenaga yang cepat dalam keadaan oksigen yang kurang. Okey. So, dalamlah aktiviti cergas, okey. So ini kita kata tadi sel otot tu menjalani fermentasi asid laktik. Kenapa? Adalah untuk membekalkan tenaga yang cepat yang boleh membolehkan individu itu terus mendapat tenaga. Maksudnya dia nak tenaga tu cepat. Okey? Tetapi oksigen kurang. Jadi tenaga yang dia hasilkan pada ketika di aktiviti cergas tu adalah daripada fermentasi asid laktik. Alright. Soalan nombor 3. Mengapakah respirasi sel dalam otot menghasilkan asid laktik membekalkan kurang tenaga dibandingkan dengan respirasi aerob? Ini adalah disebabkan oleh pengoksidaan glukosa. Kalaulah asid laktik, glukosa akan terus ditukar menjadi asid laktik dan juga tenaga. Tetapi asid laktik ni nanti akan dioksida tau. Dia akan terus nafas, dia akan dioksidakan menjadi karbon dioksida. Tapi kalaulah respirasi aerob ni, glukosa akan dioksida dengan oksigen. Bila dioksidakan dengan oksigen, okey, pengoksidaan glukosa itu adalah lengkap. So tenaga yang dihasilkan adalah banyak dan hasilkan gas karbon dioksida plus H2O sebenarnya. Wap air sikit. Okey, ini jawapannya. Okey, now jelaskan mengapa seorang individu lazimnya lebih cepat lesu.
Okey, berbanding atlet. Okey, sebenarnya lesu ni adalah, kalaulah atlet, sebenarnya dari segi fisiologinya, atlet ni sebenarnya dia ada banyak mitokondria berbanding orang biasa. Sebab dia dah biasa exercise dan dia boleh menambahkan bilangan organelnya, iaitu mitokondria. So, biasanya atlet mempunyai bilangan mitokondria yang lebih banyak. Okey, so pengambilan jikalah dia melakukan fermentasi asid laktik, okey, dia boleh mengoksidakan asid laktik tu lebih cepat dan cepat kurang kelesuan otot. Macam kita lesu adalah disebabkan banyak asid laktik. Kemudian mitokondria kita kurang. Bila mitokondria kita kurang, kita ambil masa nak keluarkan semua asid laktik yang ada dekat otot kita. Okey, now kita teruskan. Seorang pelari pecut 100 meter biasanya menahan nafas semasa berlari berbanding dengan seorang individu pelari jarak jauh. Selepas berlari, pelari pecut memerlukan 7 liter oksigen untuk menyingkirkan asid laktik yang terkumpul dalam sel ototnya. Huraikan perbezaan ini. Okey, ini jawapannya tau. Pelari jarak dekat 100 meter menamatkan larian dengan cepat dengan menahan nafas. Kenapa? Sebab dia pakai oksigen yang ada dalam badan dia. Okey. Alright, pelari itu menggunakan oksigen sedia ada dalam badan dia. Tetapi pada masa sama, ada juga respirasi fermentasi asid laktik berlaku. Okey. So, pada masa sama ada asid laktik ni banyak terkumpul. Asid laktik ni terhasil daripada apa? Daripada fermentasi asid laktik. Okey. Now, kenapa fermentasi asid laktik masih berlaku? Sebab ada sel otot itu tidak dapat bekalan oksigen. So, bekalan oksigen tak cukup tu, itu yang menyebabkan otot ini menjalani fermentasi asid laktik. Okey. Now, tetapi orang pelari jarak jauh ni biasanya dia lari slow je. So, bila dia lari slow, dari segi pace larian itu, biasanya pelari jarak jauh pace berlarinya adalah lebih rendah. Rentak berlarinya adalah lebih rendah. Okey, so bila rentak berlarinya lebih rendah, sebenarnya asid laktik yang terkumpul, dia dah boleh disingkirkan slow-slow. Sebab masa yang sama dia tarik nafas juga tau. So, dia hasilkan asid laktik. Tapi asid laktik tu mudah terus disingkirkan daripada badan. Sebab dia tarik nafas. Tenaga yang diperolehinya adalah hasil daripada respirasi aerob. Okey, so pelari jarak jauh tidak boleh menahan nafas kerana pengumpulan asid laktik. Dan satu lagi, pelari jarak jauh ni tak boleh ada banyak asid laktik. Sebab asid laktik ni yang akan menyebabkan otot menjadi lesu dengan cepat. Oleh itu, pelari jarak jauh perlu bernafas dalam lariannya. Okey, teruskan. Okey. Now, gambar foto 1 menunjukkan aktiviti yang dilakukan oleh dua individu, P dan Q. Okey, P ni apa? P ni duduk diam baca buku. So, ini adalah respirasi aerob. Yang ini adalah fermentasi. So, yang ini akan menghasilkan P. Nyatakan hasil respirasi P dan Q. Kalau P, gas karbon dioksida, air dan juga tenaga. Tetapi kalau yang ini asid laktik dan tenaga. Okey. Now, soalan B. Dalam acara larian pecut 100 meter di kejohanan sukan, seorang individu telah mengalami kekejangan otot dan terpaksa menghentikan lariannya. Kenapa kekejangan otot ni berlaku? Dia tengah lari, dia boleh kejang. Kerana banyak sangat asid laktik yang bertoksid. Okey, sebab tu kena warm up. Okey, so seorang pelari pecut, dia menjalani fermentasi asid laktik. Maksudnya, tenaga yang dihasilkan tanpa oksigen. So, asid laktik, kesan daripada fermentasi asid laktik, ia akan menghasilkan asid laktik. Ulang, okey. So, asid laktik ni yang menyebabkan kekejangan dan sakit pada otot. Okey, kawasan padi. Kalau padi, dia menjalani respirasi tanpa oksigen, tetapi kita kenali sebagai fermentasi alkohol. So, fermentasi alkohol ni bezanya, yang ini dihasilkan karbon dioksida. Okey. Dan juga etanol. Okey. Now, cadangkan sel lain yang menjalani fermentasi alkohol. Yeast. Okey. Right. So, AC. Terangkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme. Kenapa tenaga ni penting? Okey. Tenaga ni penting untuk mengekalkan suhu badan, iaitu pada 37. Walaupun kat luar tu sejuk, kita gunakan tenaga nak make sure badan kita maintain pada suhu 37.
Dan juga apakah kegunaan tenaga untuk pertumbuhan dan juga perkembangan sel. Okay, apakah persamaan? Bandingkan kan? Kalau soalan bandingkan, bagi persamaan dan perbezaan. So, apakah itu persamaannya? Persamaannya kedua-duanya merupakan respirasi sel. Okey, kedua-duanya berlaku dalam sel haiwan dan tumbuhan. Kedua-duanya menghasilkan tenaga, iaitu tenaga dalam bentuk ATP, dan kedua-duanya menggunakan glukosa sebagai substrat utama. Now, apakah perbezaannya? Now, perbezaannya, respirasi aerob menggunakan oksigen, manakala fermentasi tak guna oksigen. Kalaulah yang ini, pengoksida disebabkan menggunakan oksigen, glukosa adalah lengkap. Yang di sini glukosa adalah tidak lengkap. Kalau dekat sini pula hasil dia pula. Hasil. Kalaulah dalam soalan periksa, awak boleh buat dalam bentuk jadual tetapi 2 kotak sahaja. Awak tak boleh tulis sini hasil, sini guna oksigen ke tak boleh tau. Okay, so sini hasil dia, sini karbon dioksida, tenaga dan air. Sini ada 2 kan, fermentasi. Satu fermentasi alkohol, satu lagi asid laktik. Okay, so kalau fermentasi alkohol hasilkan etanol, karbon dioksida dan tenaga. Kalau asid laktik pula dihasilkan asid laktik dan juga tenaga. Nah, kuantiti tenaga. Kuantiti tenaga. Okey, kuantiti tenaga. Kalau sini banyak, sini sikit. Kat sini berlaku kat mana? Mitokondria dan juga sitoplasma. Di sini hanya sitoplasma. Okey. Mikroorganisma seperti yeast, bakteria biasanya memainkan peranan penting dalam proses fermentasi untuk menghasilkan makanan. Tetapi bila dadih ni kita tak simpan dalam peti sejuk, kita biarkan dekat luar, dia akan jadi lebih masam. Kenapa? Sebab dalam susu tu, dalam katakanlah dalam air Yakult ke, Bliss ke, dalam tu ada gula. Okey, dan dalam tu ada mikroorganisma. Jadinya proses fermentasi asid laktik masih berlaku. Okey, so gula dioksidakan oleh bakteria seperti Lactobacillus staphylococcus. Itu yang menjadikan asid laktik kental dan rasanya jadi masam hinggalah menghasilkan dadih. Okey, apabila disimpankan dalam peti sejuk, suhu rendah ni akan mengawal aktiviti bakteria. Okey, dan dia mengelakkan daripada membiak dan rosak. Sekiranya terus disimpan dalam suhu bilik, dadih boleh jadi rosak. Kenapa? Bakteria akan terus tumbuh dan pengoksidan glukosa akan berlaku. Senang kata nak buat air dadih, mula-mula kita simpan susu yang ada mikroorganisma dalam tu. Sampai satu tahap, kandungan asid laktik tu yang kita nak. Tapi lepas tu kita akan terus simpan dia dalam peti sejuk. Okey, kalau kita biarkan saja, dia akan jadi inilah, dadih akan jadi rosak. Okey. Right. So, seterusnya soalan nombor 8. Soalan nombor 8. Seseorang yang tidak biasa bersenam akan mengalami kekejangan otot apabila melakukan senaman cergas kerana pengumpulan asid laktik dalam sel. Namun, bagi atlet berprestasi tinggi, senaman cergas lazimnya tidak menyebabkan masalah ini. Okey, ini kerana tubuh mereka mempunyai toleransi yang tinggi terhadap asid laktik. Macam mana boleh jadi macam ni? Okey, ini kerana seorang yang tidak biasa bersenam biasanya akan mengalami kekejangan otot. Kenapa? Sebab bilangan mitokondrianya tak banyak, sikit. Jadi, respirasi selnya tak boleh berlaku dengan efisien. Okey, so respirasi selnya tidak boleh berlaku dengan lengkap dan menghasilkan asid laktik. Okey, so senang kata, bila asid laktik yang terhasil dengan banyak, asid laktik ni lambat terurai menjadi gas karbon dioksida. Tapi kalaulah orang tu seorang atlet, dia ada asid laktik juga, tapi asid laktik tu akan cepat ditukar menjadi karbon dioksida. Okey, so ini untuk atlet. Untuk mengatasi masalah kelesuan, seorang atlet perlu menjalankan latihan konsisten untuk menghasilkan lebih banyak mitokondria. So, apa kesannya bila banyak mitokondria? Ia boleh membantu dalam respirasi sel. Kenapa? Sebab bila banyak mitokondria, pengambilan oksigen dan pengoksidaan asid laktik akan berlaku lebih efisien dan dapat mengurangkan kelesuan atlet. Awak ingat kelesuan atlet adalah disebabkan oleh asid laktik yang lama, asid laktik. So senang kata, kalau atlet dia ada kelesuan otot, tapi kelesuan ototnya sekejap. Kenapa? Sebab asid laktik tu akan cepat ditukar menjadi karbon dioksida. Teruskan. 9. Kajian menunjukkan pengambilan natrium bikarbonat sebut penaik akan meningkatkan kecekapan otot. Ingat tak kecekapan otot?
Kalau lah dalam aktiviti cergas, dia akan menyebabkan otot tu akan jadi lesu kan. Bila lesu tu adalah disebabkan banyak asid laktik. Bila kita letak natrium bikarbonat, sebenarnya kita nak bagi neutralkan asid tu sebenarnya. Okay, so ini ini disebabkan sebut penaik mempunyai pH yang tinggi, iaitu adalah alkali. So dia dapat meneutralkan asid laktik ketika bersenam. So oleh itu bila dia dapat meneutralkan, dia dapat meningkatkan tahap kecekapan otot. Sebab kita tak nak asid laktik banyak. Sebab asid laktik banyak dia boleh menyebabkan otot menjadi lesu. Right, kita teruskan. Seseorang menjalankan eksperimen dengan menggunakan yeast. Melin mendapati bahawa sekiranya jus anggur disimpan dengan yeast dalam satu bekas tertutup, yeast akan menguraikan glukosa dalam anggur dengan perlahan. Akan tetapi, sekiranya bekas tersebut tidak lagi mengandungi oksigen, yeast akan mengurai glukosa dengan kadar yang lebih cepat dan kandungan alkohol dalam bekas akan meningkat dengan lebih cepat. Okay. Now, pada akhir eksperimen, Melin mendapati kadar penguraian glukosa kembali menjadi perlahan. Okay. Walaupun masih terdapat buah anggur yang belum diuraikan, jelaskan pemerhatian Melin. Okay. Ini katakanlah dia nak buat wine. Kan ni. Okay. Now, bekas yang ada katakanlah yeast tu bukan. Oh, yeast. Oh, right. Okay. Now, bekas tu mungkin mengandungi oksigen. Okay. So, kalau ada oksigen, of course lah ada oksigen, yeast tu dia tak akan mengalami respirasi alkohol. Dia akan menjalani respirasi aerob, menghasilkan karbon dioksida dan air. Tetapi respirasi aerob ni bagusnya dia hasilkan banyak tenaga. Tetapi kadar penguraian glukosa ni adalah lambat. Okay, so penguraian respirasi aerob ni dia adalah lambat. Dia slow walaupun tenaganya adalah sedikit. Okay, apabila bekas tu senang kata mula-mula first yeast tu dia tak menjalani fermentasi alkohol, dia jalani ni dulu. Dah habis semua oksigen, barulah yeast itu akan menjalani respirasi aerob untuk menghasilkan etanol, karbon dioksida dan juga tenaga. Okey, now awak dah tahu kalau dalam respirasi alkohol, okey, tenaga adalah sikit, tetapi yeast menguraikan glukosa pada kadar yang lebih cepat. Now, penguraian glukosa yang cepat menyebabkan kadar penghasilan alkohol adalah cepat. Seterusnya, kadar penguraian akan menjadi perlahan. Pengumpulan alkohol dalam bekas ke paras yang tinggi boleh beracun. Senang kata macam ni, kita tak boleh alkohol tu terlampau banyak. Jika alkohol tu banyak, dia akan menyebabkan yeast tu mati. Kenapa yeast tu mati? Adalah disebabkan oleh pertumbuhan yeast tu terencat. Okay. Now, ada satu soalan lagi if I'm not mistaken. Sekejap Puan Susan. Sekejap, saya rasa saya dah salah ni. Okay, ada satu soalan. Ini adalah soalan Ho. Alright, so saya tertinggal. Ada soalan, Puan Susan membuat roti dengan menggunakan yeast kering yang dibelikan daripada kedai. Apabila beliau mencampurkan yeast kering dengan tepung gandum. Okey, yang ni. Ada satu soalan nombor 11. Saya terlepas soalan nombor 11. Dia nak cakap macam ni. Okey, saya terus discuss saja kat sini. Okey, dia nak cerita pasal yeast. Dia kata yeast ni tak boleh dalam keadaan kering. Yeast ni dia perlu campur dengan air. Kenapa? Sebab yeast ni mikroorganisma. Bila mikroorganisma perlukan air untuk dia bertindak balas. So senang kata yeast hanya bertindak balas jika dia ada air dan pada suhu yang sesuai. Jika tak ada air dalam keadaan yeast tu tidak boleh bertindak balas. So saya minta maaf atas segala salah dan silap. So thank you so much for watching. Okay, itu saja. Bye.